Hari Cina yang baru-baru ini telah diadakan atas visi untuk memberi sumbangan positif melalui inisiatif One Belt One Road China untuk mempromosi pembangunan sosioekonomi negara Brunei Darussalam. Selain itu, yang antara lain bertujuan untuk menggalakkan dan memupuk perniagaan, perdagangan, pelaburan serta pertukaran budaya antara negara Brunei Darussalam dan China. Setakat ini, hampir 3,000 unit meter pintar air dan elektrik dipasang di rumah-rumah persendirian dan bangunan-bangunan komersial di seluruh negara yang dikendalikan oleh DST Network Sendirian Berhad melalui projek Sistem Meter Pintar Bergabung USMS. Bagi Jabatan Perkhidmatan Air, pelaksanaan projek tersebut bukan sahaja menjana pengurusan sumber air yang efisien, tetapi pada masa yang sama, ia membantu mengurangkan masalah tunggakan. Setakat bulan September tahun ini, kira-kira 22 juta ringgit tunggakan bil air direkodkan oleh Jabatan Perkhidmatan Air, Kementerian Pembangunan di seluruh negara. Jumlah tersebut merangkumi tunggakan bil air agensi-agensi kerajaan, komersial dan perseorangan. Justru pelaksanaan projek USMS membantu dalam pengurusan kutipan hasil yang lebih cekap. Dalam pengurusan bil air yang tertunggak daripada akaun lama, tunggakan berkenaan akan dikutip sekali sebulan melalui tambah nilai iaitu top up daripada setiap akaun pelanggan yang mempunyai tunggakan, dan kadar potongan bulanan dan tempoh adalah tertakluk pada peringkat jumlah tunggakan. Ini bermaksud jika tunggakan berjumlah 80, maka potongan bulanan adalah RM16. Manakala jika tunggakan berjumlah 300, maka potongan bulanan adalah sebanyak RM30 dalam tempoh 10 bulan. Menerusi sistem digital itu, para pengguna boleh menyemak penggunaan air setiap 24 jam, menyemak baki kredit dan menambah nilai secara melalui laman sesawang www.usms.com.bn atau aplikasi mudah alih USMS. Syarikat Minyak Brunei Shell BSP Sendirian Berhad menggunakan tenaga suria dalam penghasilan tenaga campuran. Langkah itu sebagai usaha ke arah mengurangkan penghasilan karbon. Loji PV Suria BSP di Jalan Tengah Seria berjaya memenuhi piawaian sijil antarabangsa untuk mengesan pengeluaran tenaga elektrik yang boleh diperbaharui. Puan Agnes John Scott Lewis, pengarah urusan BSP dan pengerusi Shell di negara Brunei Darussalam mengongsikan laporan dan bacaan meta dari loji suria berkenaan diserahkan kepada Green Certificate Company dari United Kingdom dan mengesahkan usaha penyahkarbonan BSP mengikut amalan terbaik global. Loji suria yang terletak di G11 sepanjang Jalan Tengah Seria merupakan loji suria kedua di negara ini. Dengan hampir 7,000 panel dipasang di atas kawasan seluas 4 hektar, loji tersebut menggunakan teknologi terkini dalam panel suria. Pelbagai jenis makanan dan minuman serta barangan dengan harga berpatutan boleh dapat diperoleh di Bazar Usahawan 2022 yang diadakan di Dewan Muhibah Berakas. Dianjurkan oleh Starbucks Event Management dengan sokongan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Disertai oleh lebih 40 pengusaha tempatan, bazar tersebut merupakan platform bagi pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli serta menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di negara sendiri. Bazar ini menengahkan kebanyakannya peniaga-peniaga tempatan. Kami berharap dan mengharapkan orang Ketani kemari untuk sama-sama menyokong peniaga-peniaga tempatan dan berniaga di negara Ketani lah. Antara yang menarik perhatian pengunjung jualan gula-gula old school yang pernah dijual pada tahun 80-an dan 90-an. Dalam 20 tahun tadi nak makankan barang-barang macam ni. So kanak-kanak karangan ni dah tahu. Bazar Lakastah ke Mangkubau berjaya memberi peluang para pengusaha dan peniaga tempatan memperkenalkan rangkaian produk masing-masing. Bazar merupakan anjuran Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung MPK RPN Kampung Pancur Mangkubau dengan kerjasama sukarelawan Bukit Riadah, Kumpulan Ikhwanul Mahabbah, Komuniti Kikik Mangkubau dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan.
Para usahawan khususnya penduduk kampung Sungai Traban di daerah Belait berpeluang menjana ekonomi dan mempromosi produk tempatan semasa Pesta Jualan dan Makanan Sungai Traban 2022. Pesta Jualan Anjuran Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban dengan kerjasama KB Bull Brothers bertujuan bagi meningkatkan lagi sosioekonomi serta memperkenalkan Kampung Sungai Traban kepada masyarakat. Jenama tempatan bagi penjagaan kecantikan dan kosmetik mungkin masih baru di negara ini berbanding dengan jenama antarabangsa yang sudah membina nama di pasaran tempatan. Namun tumpuan terhadap kesesuaiannya bergantung kepada cuaca dan jenis kulit orang Asia menjadikan produk tempatan cepat mendapat perhatian. Dayan Nur Atika binti Haji Abdul Kahar, pengasas bersama selaku pengurus Glitter Be Glamorous, memilih untuk menghasilkan produk kosmetik dan kecantikan dengan jenamanya tersendiri kerana minat. Glitter Be Glamorous sudah bertapak di negara ini sejak tahun 2019 dan kini telah mengeluarkan pelbagai jenis alat solek. Produk ini mendapat sambutan menggalakkan terutama penggemar alat solek kerana ia dijual dengan harga mampu milik. Sebenarnya bermula dari passion, minat. Macam memang me and our principal lah, kami andang minat makeup. So macam we had the idea to do online, but then macam since macam online itu, tapi macam we prefer to do it physical. Walaupun berdepan dengan cabaran, pengusaha ini tidak pernah putus asa untuk memperluaskan perniagaannya dengan mengikuti expo-expo tempatan yang dianjurkan di negara ini. Beberapa strategi juga dilaksanakan untuk mengetengahkan jenamanya supaya lebih dikenali di pasaran tempatan. The strategy, we made videos and then we have our own best-selling jua. Aside from that, we do the makeup service as well. So the makeup service itu kami pakai our own products. Glitter Be Glamorous juga merancang untuk membuka cawangan baharu tahun depan dengan mengetengahkan lagi produk kecantikan dalam pelbagai jenis. Orang ramai yang ingin mencuba produk ini boleh mengunjungi kedai mereka di Little Soho, Batu Bersurat atau menghubungi mereka melalui Instagram Glitter Be Glamorous. Smart wallet atau dompet pintar mula muncul beberapa tahun lalu berfungsi untuk memberikan keselamatan kepada kad perbankan dengan memintas pembayaran pengenalan frekuensi radio RFID yang tidak diinginkan. Pengasas bersama Ultimate Wallet UW, Awang Abdul Ghani bin Haji Muhammad Saidi telah menceburi dalam bidang smart wallet beberapa tahun lalu. Awang Abdul Ghani mempunyai hobi menyimpan koleksi dompet dan merupakan antara pengguna awal dompet pintar setelah membeli dalam talian pada tahun 2017. Pada hujung tahun 2018, Awang Abdul Ghani berhasrat untuk membuat dompet pintar jenama tempatan dan mula menubuhkan UW bersama seorang rakan, kemudiannya mula menjual dompet pintar berkenaan pada tahun 2019. Mulanya dengan modal yang sedikit dan alhamdulillah setelah beberapa bulan kami menjual wallet ini, banyak sekali galakan daripada masyarakat Ketani untuk menjayakan lagi bisnes kami, terutamanya dalam bisnes menjual smart wallet buatan daripada kami sendiri. Dompet luar negara mengetengahkan penggunaan kad dan e-wallet di mana mereka kini tidak lagi menggunakan wang tunai dan duit siling berbanding di Brunei Darussalam. Orang ramai mempunyai kad bank jenis RFID tersebut tidak menggunakan dompet mempunyai perlindungan RFID, maka mereka akan terdedah dengan bahaya seperti kecurian wang tanpa boleh diketahui menggunakan peranti RFID. The challenges I face is dealing with supplier to resolve the solution between them. The future of Ultimate Wallet is to design more and more smart wallet to the community and also cooperate with other brands.